Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nafatia Anis binti Zakaria. Nombor matrik E164856. Baiklah, untuk hari ini saya akan membentangkan tesis saya yang bertajuk tahap penglibatan aktiviti fizikal dan komposisi badan dalam kalangan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan UKM semasa pandemik COVID-19. Kita akan teruskan kepada pengenalan. Untuk pengenalan untuk tesis saya, yang pertama adalah berkaitan dengan aktiviti fizikal. Untuk aktiviti fizikal didefinisikan sebagai semua jenis pergerakan anggota tubuh badan yang disebabkan oleh kontraksi otot. Tidak kira sama ada memasak, membasuh kereta ataupun menyapu, itu dikatakan pergerakan anggota tubuh badan. Yang kedua adalah berkaitan dengan virus corona ataupun kita mudah dikenali dengan virus COVID-19 yang muncul di China pada Disember 2019 telah merebak ke negara lain dengan sangat pesat termasuk negara kita Malaysia dan telah menjejaskan penduduk ke tahap yang besar. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus ataupun virus yang baru ditemui. Untuk pengenalan yang ketiga adalah berkaitan dengan komposisi badan. Untuk komposisi badan adalah peratusan lemak badan berbanding dengan otot, tulang dan tisu badan. Berkaitan dengan komposisi badan juga adalah pengawalan berat badan dengan lebih baik dapat mencegah obesiti ataupun kegemukan pada seseorang. Hal ini kerana senaman ataupun aktiviti fizikal secara konsisten di samping menjaga pemakanan, amalan pemakanan yang sihat dapat membantu mengawal berat badan dan mencegah kegemukan pada seseorang. Itu serba sedikit berkenaan dengan pengenalan tesis saya. Seterusnya, saya akan teruskan kepada pernyataan masalah. Kenapa ataupun apa yang masalah yang berlaku sehingga saya membuat tesis ni? Iaitu penglibatan pelajar universiti dalam aktiviti fizikal ataupun sukan semakin berkurangan dan sangat membimbangkan pelbagai pihak. Hal ini adalah disebabkan beberapa faktor seperti komitmen belajar ataupun aktiviti universiti ataupun aktiviti khusus dan lain-lain lagi. Namun begitu, dia tidak boleh dijadikan alasan kerana aktiviti fizikal ni ataupun sukan ni adalah penting untuk mendapatkan tahap kesihatan yang tinggi. Berikut adalah pernyataan masalah kenapa saya mengkaji pelajar lelaki dalam aktiviti fizikal mereka semasa pandemik COVID-19. Seterusnya saya akan pergi kepada objektif kajian. Berkaitan dengan objektif kajian, terdapat 3 objektif kajian dalam kajian saya, iaitu yang pertama adalah untuk mengkaji tahap penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan UKM semasa pandemik COVID-19. Untuk yang kedua adalah untuk mengkaji tahap indeks jisim badan iaitu BMI dalam kalangan pelajar lelaki juga Fakulti Pendidikan semasa COVID-19, dan yang ketiga untuk mengenal pasti hubungan antara tahap penglibatan aktiviti fizikal dengan tahap indeks jisim badan BMI pelajar lelaki Fakulti Pendidikan UKM semasa COVID-19. Berikut adalah 3 objektif kajian saya. Yang seterusnya saya akan pergi kepada metodologi kajian, iaitu apa metod yang saya gunakan semasa membuat kajian ni. Yang pertama adalah saya menggunakan reka bentuk kajian, di mana reka bentuk kajian saya adalah kaedah kuantitatif dan yang berbentuk deskriptif. Yang kedua, metodologi kajian yang kedua adalah berkaitan dengan populasi dan persampelan. Berkaitan dengan populasi, untuk responden saya adalah pelajar lelaki Fakulti Pendidikan UKM dan seramai 137 orang responden dan terdiri daripada 3 bidang pengukusan yang berbeza, iaitu sukan dan rekreasi, pendidikan khas dan TESOL. Untuk metodologi yang ketiga adalah instrumen kajian. Bagi instrumen kajian adalah saya menggunakan soal selidik, iaitu terdapat beberapa bahagian untuk responden menjawab berdasarkan perspektif yang telah ditetapkan. Untuk metodologi yang keempat adalah penganalisisan data, di mana penganalisisan data ni saya menggunakan perisian SPSS iaitu version 26 dan statistik deskriptif. Untuk statistik deskriptif
adalah merujuk kepada statistik yang digunakan bagi menghuraikan ciri-ciri pemboleh ubah kajian di mana berkenaan dengan mean, kekerapan ataupun peratusan sisihan piawai lah. Untuk yang ketiga adalah analisis inferensi di mana saya menggunakan korelasi Pearson, iaitu ujian korelasi Pearson digunakan mencari hubungan antara dua pemboleh ubah. Okay, untuk pemboleh ubah di mana saya menggunakan untuk aktiviti fizikal pelajar dan BMI pelajar. Itu dikatakan dengan metodologi kajian saya. Okay, seterusnya, saya akan pergi seterusnya kepada dapatan ataupun perbincangan berkenaan dengan saya punya data. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan analisis deskriptif demografi. Okay, berkaitan dengan demografi, terdapat 5 kategori yang saya skupkan, iaitu yang pertama adalah dari segi umur, yang kedua adalah dari segi agama, dan yang ketiga adalah segi bangsa, dan yang keempat dari segi bidang pengajian, dan yang kelima adalah tahun pengajian. Okay, kita pergi satu persatu, iaitu dari segi umur. Berkenaan dari segi umur, kategori umur, majoriti yang menjawab, responden yang menjawab soal selidik saya adalah yang berumur kurang daripada 21 tahun, iaitu seramai 49 orang dan bersamaan 35.8%. Okay. Untuk yang agama pula, kategori agama Islam majoritinya yang berjawab untuk soal selidik saya, iaitu seramai 134 orang dan peratusnya adalah 97.8%. Berikutnya adalah berkenaan dengan kategori bangsa, iaitu sama juga Melayu adalah majoriti yang menjawab persoalan ataupun menjawab soal selidik yang diberi, iaitu seramai 132 orang, 96.4%. Dan untuk kategori bidang pengajian, untuk bidang pengajian sukan dan rekreasi merupakan majoriti ataupun kategori yang majoriti menjawab soal selidik, iaitu seramai 109 orang, bersamaan dengan 79.6% dan kategori yang terakhir adalah tahun pengajian. Untuk tahun pengajian adalah tahun 2, iaitu pelajar daripada tahun 2 yang menjawab lebih ramai berbanding tahun-tahun lain, iaitu seramai 42 orang, bersamaan peratus dia adalah 30.7%. Okay, berikut adalah serba sedikit demografi dari segi kajian saya. Saya akan seterusnya pergi kepada data penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan semasa pandemik COVID-19. Untuk penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan pelajar lelaki, saya mengambil kira dari segi 3 aspek, iaitu moderate physical activity, vigorous physical activity dan aktiviti sedentary. Okay, untuk moderate physical activity adalah aktiviti fizikal yang sederhana, sama ada pelajar membuat atau tidak aktiviti fizikal secara sederhana. Yang kedua adalah aktiviti fizikal secara tinggi ataupun kuat. Yang ketiga adalah dari segi aktiviti sedentary. Okay. Berkaitan dengan moderate ataupun aktiviti fizikal sederhana, majoriti pelajar adalah kurang aktif melakukannya, iaitu seramai 132 orang, bersamaan 96.4%. So maksudnya kat sini untuk physical activity sederhana, pelajar lelaki Fakulti Pendidikan kurang aktif. Mungkin dalam masa seminggu ataupun dalam masa seminggu berapa minit sahaja yang mereka lakukan. So kurang aktif, bukannya tidak aktif langsung. So untuk tidak aktif, untuk physical aktiviti fizikal sederhana, pelajar lelaki Fakulti Pendidikan tiada langsung. Maksudnya dia berada di tahap yang kurang aktif. Okay, untuk yang aktiviti fizikal yang tinggi, majoriti pelajar adalah tidak aktif, iaitu bersamaan 38 orang dan bersamaan 27.7%, dan yang aktif lebih tinggi lagi, iaitu 71 orang bersamaan 51.8%. Jadi kat sini lebih ramai yang melakukan aktiviti-aktiviti yang vigorous ataupun yang tinggi berbanding dengan moderate, berbanding dengan tidak melakukan aktiviti langsung. So jadi untuk physical activity, vigorous activity ni lebih ramai yang menggunakan daripada moderate. Maksudnya untuk moderate mungkin lebih ramai yang kurang aktif. Yang aktif lagi ramai daripada yang moderate. Okay. So untuk aktiviti sedentary adalah aktiviti yang dilakukan ataupun
aktiviti yang dilakukan tanpa iaitu secara berehat ataupun berbaring. Okey, maksudnya membaca buku secara baring, tidur. Okey, untuk pelajar lelaki yang melakukan aktiviti sedentary adalah majoriti melakukan sebanyak 6 hingga 10 jam sehari. Okey, maksudnya seramai 75 orang yang melakukan 6 hingga 10 jam sehari untuk aktiviti sedentary bersamaan dengan 54.7%. Itu adalah berkaitan dengan penglibatan aktiviti fizikal pelajar lelaki Fakulti Pendidikan semasa COVID-19. So, saya akan teruskan kepada dapatan berkenaan dengan indeks jisim badan iaitu BMI dalam kalangan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan ni semasa pandemik COVID-19. Berkaitan dengan indeks jisim ataupun BMI pelajar, majoriti adalah berat badan dia adalah secara ideal iaitu sihat, iaitu sebanyak 97 orang, iaitu 70.8% berat badan mereka adalah secara ideal iaitu sihat. So maksudnya kat sini untuk yang obesiti tidak terlalu ramai iaitu dalam 14 orang bersamaan 10.2%. Itu adalah berkaitan dengan BMI pelajar lelaki Fakulti Pendidikan. Okay, kita akan pergi seterusnya berkenaan dengan tahap penglibatan aktiviti fizikal dengan indeks jisim badan BMI dalam kalangan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan. Okay, untuk dapatan yang ketiga ni, yang keempat ni adalah berkaitan dengan hubungan antara tahap penglibatan aktiviti fizikal dengan BMI pelajar lelaki ni iaitu indeks jisim badan. Kita akan tengok maksudnya untuk hubungan dua pemboleh ubah ni, saya melakukan kajian berkenaan dengan klasifikasi aktiviti fizikal mingguan mereka dengan aktiviti VPA, MPA mereka dengan BMI diorang. Maksudnya sama ada terdapat hubungan ataupun tidaklah. So untuk klasifikasi aktiviti fizikal mingguan pelajar lelaki Fakulti Pendidikan dengan BMI ataupun indeks jisim badan tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap kedua-dua pemboleh ubah ni lah. Maksudnya dia punya kajian ataupun dia punya hubungan antara klasifikasi aktiviti fizikal mingguan dan BMI tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sama juga terhadap klasifikasi aktiviti fizikal MPA dan aktiviti fizikal VPA. Kedua-dua aktiviti ni sama ada sederhana ataupun tinggi tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap BMI. Maksudnya hubungan aktiviti mereka dengan BMI tidak terdapat hubungan yang signifikan. Jadi untuk ketiga-tiga klasifikasi ni tidak terdapat hubungan dan dia punya null adalah gagal ditolak. Itu adalah saya punya dapatan selepas saya dapat dia punya result. Okay, so seterusnya adalah kesimpulan. Okay, untuk kesimpulan, apa yang boleh saya simpulkan berkaitan dengan kajian saya adalah yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat. Kenapa mengamalkan gaya hidup sihat? Majoriti kalau kita perasan ataupun apa yang saya bentangkan tadi, pelajar majoriti BMI dia adalah secara berat badan dia ideal. Tetapi kita tak tahu kesihatan dari segi penglibatan aktiviti fizikal mereka. Mungkin ideal dari segi dia jaga makan tapi aktiviti fizikal dia tidak dapat dilakukan secara baik. So jadi bila mengamalkan gaya hidup sihat iaitu secara seimbang dari segi aktiviti fizikal, dari segi kesihatan, pemakanan, adalah bagus untuk diri seseorang. Okay, yang kedua adalah penglibatan aktiviti fizikal pelajar perlu ditingkatkan. Okay, untuk aktiviti fizikal pelajar perlu ditingkatkan adalah di mana saya boleh bagi contoh ataupun cadangan supaya pihak fakulti menyediakan ataupun membuat aktiviti yang berbeza seperti Zumba ataupun yang melibatkan semua bidang pengurusan dalam Fakulti Pendidikan supaya terlibat dalam aktiviti fizikal lebih kerap supaya mereka tidak hanya duduk di depan laptop ataupun membuat kerja duduk di kerusi sahaja, tetapi ada dalam seminggu tu 2-3 kali untuk melakukan aktiviti fizikal bersamalah supaya tubuh badan mereka sentiasa sihat. Dan yang ketiga adalah menjaga kesihatan. Okay, untuk menjaga kesihatan tu seperti yang kita tahu pandemik COVID-19 adalah perkara ataupun virus yang terlalu bahaya yang kita tak nampak
Jadi dari segi kesihatan, sama ada kita jaga kesihatan daripada menghidap penyakit yang berbahaya seperti virus, ataupun jaga kesihatan dari segi mental dan fizikal, sama ada kita kena sentiasa siap sedia mental, jangan terlalu stres buat kerja. Sebab tu kalau kita ada ruang dan masa untuk melakukan aktiviti fizikal ataupun sukan secara ringan, mungkin bebanan ataupun stres tu dapat dikurangkan. Jadi kesihatan dari segi mental, emosi dapat dikurangkan dan diselesaikan dengan sedikit demi sedikit. Itu yang dikatakan dengan menjaga kesihatan. So itu saja untuk kesimpulan yang saya boleh simpulkan dalam kajian saya. Saya rasa itu saja untuk setakat ni berkaitan dengan kajian tesis saya. Sekian, terima kasih.